Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat hari Jumaat untuk semua pensyarah, pelajar dan juga mungkin komuniti luar, iaitu penduduk di Kampung Manong di mana projek ini dijalankan. Hari ini adalah sesi pertama Research on Friday ROF untuk Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia pada tahun 2021 bersama pembentang dan juga pensyarah Pusat Pengajian Seni sebagai pembuka ROF pada tahun ini iaitu Dr. Muhammad Kizal Saad. Dan pada hari ini kita berbesar hati untuk menerima penonton ataupun view daripada para penduduk kampung jika ada, para penduduk Kampung Manong di Kuala Kangsar sendiri. Dan pada hari ini tajuk yang akan dibentangkan oleh Dr. Muhammad Kizal adalah memperkasa penghasilan produk seni kraf kayu bagi pengusaha kerja produk kraf daerah Manong, Kuala Kangsar, Perak. Dan projek ini seingat saya adalah projek di bawah geran pendidikan jaringan industri dan masyarakat. Saya akan bacakan sedikit abstrak ringkas mengenai projek ini iaitu projek memperkasakan penghasilan produk seni iaitu kraf kayu bagi pengusaha kecil produk kraf di Manong, Kuala Kangsar. Projek yang di bawah komuniti geran tajaan bahagian jaringan industri dan masyarakat Universiti Sains Malaysia yang dijalankan bagi membantu pembuat kraf tempatan khususnya anggota masyarakat di Manong, Perak dengan menguasai kaedah pembuatan dan reka bentuk penghasilan sesebuah produk kraf kayu. Projek yang bersifat praktikal dan komprehensif ini akan mendedahkan kaedah-kaedah pembuatan produk kraf yang bersesuaian kepada komuniti yang terlibat iaitu di kawasan Manong melalui penggunaan bahan-bahan mentah seperti sedia ada yang ada di persekitaran kawasan tersebut, melalui proses penghasilan produk dan juga melalui beberapa fasa pembuatan bermula dari pengenalan kepada jenis-jenis kayu, kayu kraf dan bahan tara produk serta mereka bentuk produk sehingga produk tersebut boleh dipasarkan. Dan untuk maklumat semua, projek ini adalah secara berkumpulan Dr. Kizal dan bersama ahli-ahli pensyarah dan staf di Pusat Pengajian Seni. Sedikit maklumat mengenai Dr. Muhammad Kizal, beliau adalah Timbalan Dekan, Deputy Dean, Academic Career Development dan Internationalization di Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia. Sedikit background mengenai Dr. Muhammad Kizal, beliau mempunyai BA Bachelor of Arts in Fine Arts dari Universiti Teknologi Mara, UiTM, majoring dalam printmaking dan juga Master Fine Arts dari Universiti Tasmania, Australia dan juga memperolehi PhD dalam bidang seni halus studio dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Dan beliau mengajar dalam pelbagai kursus terutamanya dalam Relief Print and Intaglio, Introduction to Print, Alternative Print, Ethnic Relations dan lain-lain lagi. Selain daripada penyelidikan, beliau juga aktif dalam pameran seni dan turut menyertai pameran di dalam dan di luar negara antaranya India, Singapura, Sri Lanka, Vietnam dan Malaysia Fashion 5 Art Exhibition yang diadakan di Dewan Seri Pinang, Pulau Pinang dan juga Transcoding International Visual Culture Exhibition di Jogja, Jakarta pada tahun 2018. Serta banyak pameran solo lain yang diadakan di Malaysia dan juga luar negara. Jadi untuk tidak membuang masa, saya persilakan Dr. Muhammad Kizal untuk membentangkan projek beliau kepada kita semua dan saya harap semua para pendengar sila kekalkan dalam kedudukan anda kerana kita akan memberikan CPD point dan CST kepada para pelajar di akhir program ini nanti. Link kita akan berikan di bahagian ruangan chat. Jadi kepada Dr. Kizal, silakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Dr. Suhaili.
atas introduction kepada projek yang saya jalankan dan juga sedikit biografi yang dibacakan oleh beliau. Okey, terima kasih lagi, sekali lagi kepada tim ROF yang mereka ada schedule yang perlu yang telah disetkan. Dan juga terima kasih kepada tim projek Manung ini. Saya tak perlu sebutkan nama anda, nanti akan ada nama dia di dalam ni lah. Dan juga terima kasih kepada ketua komuniti Puan Diana, sekiranya ada mengikuti live streaming ni, dan ahli-ahli ataupun peserta-peserta yang terlibat secara langsung dalam projek ini. Okey, seperti mana yang Dr. Suhaili maklumkan, tajuk grant yang saya perolehi daripada bahagian jaringan industri dan masyarakat ini adalah memperkasa penghasilan produk seni craft kayu bagi pengusaha produk pengusaha kecil produk craft daerah Manung, Kuala Kangsar. Okey, saya ceritakan sedikit latar belakang bagaimana saya involved dalam projek ini. Pada mulanya di dalam tahun 2019, Puan Diana merupakan, untuk makluman, Puan Diana adalah merupakan salah seorang alumni Pusat Pengajian Seni lama dah, dan beliau berkecimpung dalam bidang pelancongan lah. Dan beliau ada mengajukan satu proposal kepada Pusat Pengajian Seni dan untuk melihat kawasan Manung. Dalam proposal tersebut beliau berpandangan Manung boleh dijadikan sebagai pusat pelancongan yang boleh dibangunkan dari masa ke semasa. Dan daripada proposal tersebut saya telah cuba untuk melihat apa potensi-potensi yang boleh kita bangunkan daripada apa yang ada di Manung. Seterusnya saya cuba untuk come out dengan proposal kepada bahagian jaringan industri, memandangkan bahagian jaringan industri ada peruntukan khas untuk projek-projek komuniti yang sebegini. Jadi alhamdulillah mereka telah meluluskan sedikit peruntukan untuk projek ini. Dan seterusnya inilah sehinggalah sekarang projek ini masih berjalan. Okey, sekejap. Macam mana nak dia tak boleh nak ni. Sekejap, okey. Okey, seterusnya ni adalah ada ahli-ahli projek yang terlibat di kalangan staf-staf akademik dan juga di kalangan staf-staf teknikal. Encik Yusof, Faizal, Encik Alif, orang-orang kuat, antara orang kuat yang membantu saya dalam projek ini, dan juga Cik Syahidan, Dr. Ju, Dr. Zaidi, Amizam, Cik Zamri yang aspek teknikal dari segi fotografi, documentation dan sebagainya lah. Mereka seringkali bila ada lawatan ke Manung, mereka lah yang membantu saya untuk menjalankan projek ini. Okey. Dan seterusnya adalah peserta projek yang saya sebutkan tadi, ketua dan ketua komuniti lah, yang diketuai oleh Puan Nur Diana Ma'ani sebagai ketua komuniti bagi Acokoma Explore Manung, yang merupakan salah satu produk pelancongan di daerah Manung, yang membangunkan produk pelancongan di daerah Manung. Dan beliau cuba untuk membangunkan beberapa dari segi bukan dari segi sahaja dari segi aspek pembuatan produk dan sebagainya, ada juga aspek dari segi pengenalan kepada beberapa aktiviti yang melibatkan belajar sekolah dan sebagainya. Sebab Puan Diana merupakan salah seorang pelajar daripada lakonan dan pengarahan. Beliau cuba untuk membawa sedikit ilmu-ilmu yang beliau belajar dahulu ke komuniti tersebutlah. Okey, dan seterusnya ahli-ahli komuniti sendiri yang terdiri daripada 10 orang
yang telah memberi komitmen yang penuh dalam mengikuti dalam menjayakan projek kraft tangan ini, kraft inilah. Okey, dan setiap kali kita menjalankan aktiviti, mereka inilah yang akan terlibat secara langsung. Okey, saya balik kepada inilah objektif projek ini sendiri. Seperti mana yang anda lihat, kita cuba untuk memberi satu nilai tambah kepada pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar Manong ini, dan menerusi pengenalan kepada kemahiran pembuatan seni kreatif kayu yang dijalankan secara praktikal dan lebih komprehensif lah. Dan secara tak langsung, walaupun pengusaha-pengusaha ini mempunyai ada yang setengahnya mempunyai sedikit ataupun pengalaman untuk membuat produk-produk ini, kita cuba untuk membantu mencukil lagi bakat-bakat yang sedia ada ni, di samping dapat menguasai kemahiran yang mereka minat, dan seterusnya dia boleh membantu sedikit sebanyak untuk dikembangkan di masa hadapan lah. Dan kita diharapkan menerusi projek ini, kita mengharapkan pengusaha ataupun peserta-peserta yang terlibat secara tak langsung mereka boleh menjalankan ataupun menghasilkan produk-produk kraft kayu ni sendiri, dan seterusnya boleh berdikari dan menghasilkan sedikit pendapatan daripada produk-produk hasil jualan yang telah mereka hasilkan. Okey, dari segi progres pelaksanaan, inilah saya sedikit ringkasan progres pelaksanaan, yang mana projek ini dia melibatkan beberapa peringkat lah, iaitu dari segi pengenalan yang kita telah jalankan, bermula daripada hujung grant ni dapat di hujung 2019, dan kita ada jarak masa dan seterusnya untuk bincang dan sebagainya, sehinggalah kita memulakan projek itu bermula pada Januari 2020. Dia melibatkan dari segi perjumpaan dengan penduduk dan sebagainya, dan seterusnya kita melihat potensi untuk ruang-ruang yang boleh diguna pakai untuk dijalankan projek tersebut. Dan bila kita turun ke Manong, kita membuat pengenalan kepada bentuk-bentuk rekaan produk yang kita expect ataupun kita harapkan boleh dijalankan di sana, dan dia melibatkan juga pembinaan idea macam mana kita cuba untuk memberi sedikit input ataupun pengetahuan bagaimana bentuk-bentuk produk yang boleh dihasilkan, dan seterusnya projek penghasilan produk tu berjalan, dan pada ketika ini adalah dalam peringkat penghasilan produk dan juga penjualan produk lah. Kebanyakannya telah hampir siap, kecuali penghasilan produk tu sentiasa berlaku, dan penjualan produk tu pun sentiasa berterusan lah, mengikut tumpahan dan sebagainya lah. Okey, dari segi pelaksanaan projek ni, bila kita untuk pertama kali kita pergi ke sana, kita berjumpa dengan para penduduk, dan saya dengan tim cuba untuk memberi input ataupun menerangkan secara ringkas bagaimana projek ni akan berjalan, sebab kita nak bagi gambaran secara kasar apa yang kita expect, apa yang kita jangkakan, dan apa yang mereka perlu untuk buat, dan kita harapkan penghasilan tersebut boleh mendapat ni lah, peserta-peserta ni secara langsung mendapat gambaran jelas bagaimana projek ni akan berjalan sepanjang grant ini dilaksanakan. Okey,
Okey, dan dalam masa yang sama juga yang ni sebenarnya dijalankan sebelum projek ataupun untuk melihat apakah potensi yang boleh dikembangkan di Manung ini. Jadi kita mengambil inisiatif, kita pergi ke lokasi daerah Manung itu sendiri untuk melihat apa produk-produk yang dihasilkan. Mereka ada beberapa orang yang menghasilkan produk-produk craft. Contohnya peserta ini dia menghasilkan hulu parang. Jadi dia mempunyai bengkel yang yang sangat ringkas dan dia bukanlah untuk komersial seperti mana yang kita kita nampak dia lebih kepada hobi yang memang dia ada. Kemudian berdasarkan pada hobi tersebut beliau menghasilkan parang dan daripada situ apabila kita masuk, kita cuba untuk memberi nilai tambah dari segi aspek rekaan dan sebagainya lah. Okay. Okey, dan seterusnya bila kita dah decide dan kita dah tengok keseluruhan projek ini dan grant pun telah diluluskan, seterusnya kita dalam proses untuk penyediaan ruang bengkel. Sebab apa? Dalam projek ini dia lebih kepada bersifat praktikal dan dia hands on punya kaedah, yang mana kita perlukan ruang yang khusus untuk mereka menjalankan projek ini. Dan apa yang ada di Manung tersebut, kita telah dapat meminjam ruang sementara di pusat internet daerah Manung, yang di sebelahnya adalah pusat internet untuk pelajar-pelajar sekolah. Tapi ada sedikit ruang kosong yang ada atas inisiatif Puan Diana. Beliau telah berunding dengan Ketua Kampung dan Penghulu untuk mendapatkan ruang ini sementara dalam tempoh kita menjalankan projek inilah. Jadi proses untuk kita set up ruang ini dalam fasa yang pertama kita telah masuk sediakan bahan-bahan mentah, sediakan peralatan-peralatan yang bersesuaian dengan projek ini. Okey. Dia tidak ruang ni taklah besar, tapi memadai untuk kita melaksanakan projek inilah. Dan dari segi pembelian bahan-bahan mentah ataupun bukan bahan-bahan peralatan, kita sediakan melalui grant yang ada. Kita listkan, kita senaraikan keperluan yang ada tu, peralatan-peralatan secara peralatan pertukangan yang asas untuk kita jalankan projek. Okay. Dan saya terus masuk kepada fasa 1. Okay. Fasa 1 ni dijalankan dalam sebelum MCO berlaku. Okay. Dan setelah MCO berlaku tu kita terpaksa hold agak dalam masa yang agak lama, sehinggalah ada satu ketika MCO telah dibuka dan kita berjaya masuk untuk yang fasa yang kedua. Tapi dia stop ataupun dia berhenti agak lama. Tapi untuk fasa 1 ni kita jalankan dalam bulan Februari, sebelum MCO ni berlaku lah. Jadi untuk fasa pertama ni kita menumpukan penghasilan produk-produk kayu ini berasaskan penggunaan kayu pellet lah. Sebab apa? Kayu-kayu pellet ni mudah untuk didapati dan senang untuk dijadikan produk-produk kayu. Sebagaimana yang kita bawa tim memang ada kepakaran, iaitu Encik Alif untuk membimbing
peserta-peserta ini untuk menghasilkan produk-produk yang bersesuaian. Okay. Jadi craft yang saya maksudkan di sini bukanlah seperti mana craft yang kita, mungkin setengah tuan-tuan mungkin faham craft ni kena ada ukiran dan sebagainya. Untuk projek ini kita tidak melihat penghasilan craft yang lebih bersifat seperti craft hulu keris dan sebagainya, ataupun yang rumit penghasilnya, tetapi dia lebih kepada produk-produk craft yang boleh dihasilkan dengan tanpa perlu untuk memiliki kemahiran yang khusus. Sebab apa? Jika kita tumpukan kepada penghasilan produk ukiran dan sebagainya, setengah peserta-peserta ini tidak memiliki, dan jika sebab apa, untuk memahami ataupun bagi beginner ataupun bagi peserta-peserta yang baru untuk terlibat dalam projek craft macam ni, dia akan mengambil masa untuk memantapkan kemahiran mengukir dan sebagainya. Tapi untuk projek ini dia lebih kepada penghasilan produk-produk craft yang bersifat inilah kegunaan rumah harian dan sebagainya lah, yang tidak terlalu rumit dari segi pembikinannya. Jadi oleh desain yang fasa pertama kita menggunakan kayu pallet untuk menghasilkan produk-produk tersebut. Saya tunjukkan. Okey, ini adalah contoh penyediaan fasa pertama yang kita expect peserta untuk menghasilkan produk-produk ini. Kita ada dalam lebih kurang 6 jenis produk yang lebih simple dan tidak terlalu rumit untuk dihasilkan. Sebab apa, kita cuba untuk memupuk minat untuk menghasilkan produk, dan seterusnya dia tidak merasa terlalu berat untuk mereka menghasilkan produk-produk tersebut dengan hanya menggunakan peralatan yang basic ataupun yang asas. Mereka boleh menghasilkan produk tersebut bila kita dah tidak lagi berada di sanalah. Jadi ini adalah lukisan reka bentuk yang dihasilkan oleh sebagai panduan yang disediakan oleh Encik Alif kepada penduduk, dan berpandukan kepada lukisan ini kita akan convert ataupun kita akan pindahkan dia kepada kepada penghasilan produk yang sebenar lah. Jadi kalau ada kemahiran melukis tu kita tak terlalu tekankan, dan selagi mana mereka juga boleh merujuk kepada beberapa sumber yang di internet dan sebagainya, supaya mereka boleh mendapat idea. Selain daripada produk yang kita bagi cadangan ini, mereka juga boleh menghasilkan produk yang mereka merasakan kegunaannya boleh diletakkan di rumah dan sebagainya. Okey, ini adalah dalam fasa pertama kita memberi taklimat ringkas berkaitan dengan projek yang akan dijalankan, dan peserta-peserta pada hari tersebut datang, dan inilah diorang seronok lah. Sebab apa, sebelum ni tak ada lagi kumpulan yang datang ke sana untuk memberi satu input dan membantu mereka untuk menghasilkan produk. Dan ada sampel-sampel yang kita bawa daripada sini dan untuk jadikan panduan kepada mereka lah. Okay, saya punya slide ni banyak gambarnya dia ni. Okey, ini sesi-sesi penerangan yang dijalankan. So kita akan terangkanlah dari segi apa yang kita harapkan, apa yang kita cuba untuk mereka sediakan selamanya. Selalunya bila kita pergi, kita akan spend dalam tempoh 3 hari. Jadi kita terpaksa untuk fikirkan dalam tempoh 3 hari itu apa yang mereka boleh hasilkan. Maknanya dia akan melibatkan juga penghasilan produk yang tidak terlalu kompleks dan sebagainya lah, yang lebih mudah untuk disiapkan dalam tempoh tersebut.
Okay, dan seterusnya penerangan oleh Encik Alif selaku inilah dia yang mengetahui untuk dari segi rekaan produk dan sebagainya lah, sebab Encik Alif adalah inilah dianggap sebagai pakar dalam penghasilan produk lah. Memang bidang beliau adalah dalam mereka bentuk, dan pengalaman beliau dalam menghasilkan produk berasaskan kayu inilah memang inilah luas. So saya bawa beliau untuk membantu dalam projek ini. Jadi dari segi teknikal, dari segi pelaksanaan projek penghasilan produk-produk tersebut, kita inilah Encik Alif banyak membantu. Okey. Jadi ini penerangan yang dibuat untuk fasa pertama menggunakan pallet, kayu pallet. Okey, seterusnya setelah penerangan diberi, kita terus memulakanlah. Kita tak spend banyak masa untuk ni, kita kita terus buat dan kita beberapa orang untuk masuk staff teknikal pertukangan membantu untuk dari segi inilah aspek nak memaku dan sebagainya lah, pengukuran dan nak mengukur dan sebagainya lah. Okey. Dan dari segi kita juga tunjuk ajar dari segi penggunaan mesin. Sebab apa, background di kalangan peserta-peserta dalam inilah ada yang mempunyai kemahiran untuk bertukang dan sebagainya, ada setengah yang tidak mempunyai kemahiran untuk bersalji. Jadi dalam masa yang sama mereka belajar dari segi penggunaan mesin dan inilah. Sebab mesin pun tidaklah terlalu kompleks ataupun rumit untuk diguna pakai. Okey. Ini adalah Encik Din, yang sebelah kanan saya ni, Encik Din adalah pesara tentera. Okey, beliau sepanjang antara peserta yang agak aktif dalam projek ni. Setiap kali kita datang je, dia akan membantu dan sebagainya lah. Dia amat minat dalam bidang pertukangan. Okay, ini antara aktiviti yang telah dijalankan lah sepanjang 3 hari kita bermukim di Manung. So kita expect bila kita datang je dalam setiap fasa tu, dia terus di hari pertama penerangan, hari kedua tu kita buat daripada pagi sehingga petang. Mana hari ketiga tu kita wrap up lah, kita pagi tu mungkin setengah hari saja kita buat, dan kita buat finishing di hari yang ketiga, dan seterusnya hari tengah hari itu kita dah boleh tutup, dan kami pun pulang ke USM lah, dan produk-produk tu akan diletakkan di bilik inilah. Okay, dan walaupun kita dah habis menjalankan bengkel, tetapi mereka boleh ada akses untuk masuk ke bengkel dan menghasilkan mengikut masa yang ada lah, sebab mereka juga bekerja dalam masa yang sama. Jadi kalau di hujung minggu ada ruang-ruang untuk mereka datang dan menghasilkan kerja ataupun produk, mereka boleh datang. Okey. Dari segi untuk bila dah siap, kita cuba untuk mengajar menggunakan kaedah-kaedah yang bersesuaian lah, sebab cuba untuk membuka minda dari segi penggunaan bahan, color dan sebagainya lah, supaya dia tidaklah kita buat produk tersebut hanya produk habis di situ je. Dari segi perincian ataupun dari segi estetik tu perlu untuk diterapkan juga dalam mana-mana produk. Bergantung kepada inilah kesesuaian lah. Okey, ini adalah produk-produk yang telah dihasilkan lah. Okey, berdasarkan kepada plan ataupun perancangan kita. Ini adalah produk yang telah dihasilkan dari segi tempat rak, tempat letak kasut, bekas tisu, talam, rak kecil ni. Jadi yang ini adalah antara seorang peserta tu menghasilkan salah satu satu ataupun dua produk inilah. Kebanyakan mereka mencuba untuk buat semua produk ni. So mereka teruja lah untuk menghasilkan. Ini antara yang peserta yang dah menghasilkan lah. Okey. Okay, masing-masing ada produk masing-masing. Okay, berdasarkan sepanjang tempoh dalam 3 hari tersebut. Ikutkan dia dalam 1 hari setengah lah. Okay.
Ini produk-produk hasil daripada semua peserta yang adalah kita kumpulkan dan kita kita storekan di di ruang bengkel tersebut. Jadi selepas ni proses seterusnya adalah untuk cuba kita mengambil inisiatif bagaimana untuk menjualnya pula. Okay, cuma dari segi pengiraan kos, pengiraan berapa harga yang patut diletak, itu akan kita cuba ajar dan kita cuba untuk tengok macam mana dia punya kesesuaian. Okey, seterusnya pada fasa yang kedua, setelah kalau fasa pertama kita menggunakan kayu yang siap, tapi fasa yang kedua ni dia lebih kepada kita cuba untuk menggunakan bahan kayu terbuang yang sedia ada di persekitaran kampung lah. Sebab apa, biasalah kampung banyak pokok yang ialah kayu-kayu terbuang yang banyak. Jadi kita cuba untuk kenalkan ataupun ambil inisiatif menghasilkan sesuatu yang bermanfaat lah daripada segi. Cuma dari segi proses dia agak lama lah berbanding dengan kayu kayu pellet tadi. Sebab apa, kayu pellet tu memang dah sedia proses, tetapi untuk kali ini dia agak makan masa. Jadi penghasilan produk tu tidaklah dalam kuantiti dia tidaklah boleh dikira banyak lah. Sebab apa, mereka terpaksa melalui beberapa proses untuk cleaning dan sebagainya, sehinggalah produk tersebut boleh disiapkan. Okey, ini yang saya masukkan tadi, proses motong dan sebagainya. Maknanya ada setengah dah dipotong sebelum kita sampai, dan ada setengahnya peserta motong pada hari bengkel tersebut dijalankan lah. Jadi dia akan makan masa sedikit untuk menyiapkan atau menghasilkan. Sebab yalah kayu ni kayu keras kan, dia ni lah agak lama untuk proses nak siapkan. Okey, dari segi potongan untuk buat finishing dan sebagainya, jadi dia akan agak memakan masa. Okey. Okay, kita menggunakan peralatan yang sedia ada lah, very basic punya peralatan lah. Mungkin jika ada rezeki itulah boleh membeli peralatan yang lebih advance untuk membuat projek-projek yang lebih inilah. Okay, ini adalah satu contoh Encik Alif menunjukkan contoh untuk menghasilkan bahan menggunakan produk kayu lah. Okay, kita menggunakan kayu dan juga batang cangkul. Okay, kita improvise dia punya kaki bangku tersebut menggunakan batang cangkul. Okay, so Encik Alif menunjuk inilah kaedah untuk buat level supaya kaki dia sama dan sebagainya. So yalah, proses dia masing-masing peserta membuat kita buat sampel. Kalau peserta tersebut berminat untuk membuat bahan lain ataupun membuat produk lain, mereka boleh teruskan dan kita hanya membantu ataupun memberi pandangan dan cadangan yang bersesuaian lah dari segi teknikal. Okay, buat finishing pada produk tersebut. Okay. Okay, ada peserta yang cuba untuk membuat sedikit hiasan kaligrafi di atas kayu. Ni antara produk yang ada lah. Okay, satu kayu dan satu lagi bench. Still lagi menggunakan batang cangkul untuk kita improvise dari segi dia punya untuk menghasilkan produk lain. Okay. Ini antara produk-produk yang dihasilkan lah. Tapi yang ni adalah kayu lebihan. Ada peserta-peserta yang dalam masa yang sama membuat produk selain daripada menggunakan kayu. Dia menggunakan lebihan kayu-kayu pellet yang ada. Dia
membuat satu bekas ni lah. Okey, ini antara produk yang berjaya dihasilkan masing-masing peserta. Okey, yang ni adalah tempat bekas meletak seramik. Okey, seramik dan ada tumbuhan ni lah cactus. Cuma dari segi finishing kita tak buat finishing lagi lah. Okay. Ada yang buat kotak tempat penyimpanan. Jadi walaupun kita ada perancangan untuk menghasilkan kayu menggunakan kayu terbuang, tapi kita masih lagi buka pada peserta untuk buat apa saja produk yang mereka minat dan kita boleh bantu daripada situ. Dia tidaklah kita kongkong dari segi pelaksanaan ataupun pembuatan produk-produk tersebut. Okey, ini antara produk-produk yang telah ni yang termasuk fasa 1 dan fasa 2. Okey. Okey, ini adalah inilah sesi penggambaran di akhir. Okey. Okay, kita juga buat untuk rak penyimpanan alatan. Okay, alatan-alatan tu buat masa ni kita ambil keputusan untuk tinggalkan alatan tersebut sementara supaya memberi ruang kepada peserta untuk datang dan menghasilkan produk tu lagi lah. Okay. Okey, setelah kita dah hasilkan produk-produk ni kita menjalankan 2 sesi bengkel, fasa 1 dan fasa 2. Seterusnya kita bagi kepercayaan kepada peserta itu sendirilah, yang mana dalam tempoh MCO tu setelah kita berjaya masuk fasa yang kedua tu, tiba-tiba kita kita terpaksa hold ataupun kita terpaksa berhenti untuk satu tempoh yang agak lama. Jadi dalam tempoh tersebutlah peserta penduduk kita pun tak boleh nak pergi ke sana dan mereka ada yang mengambil inisiatif cuba untuk menerima tempahan dan sebagainya dan mengikut tempahan lah di samping mereka menghasilkan produk apa yang mereka nak buat lah. Yang ini adalah salah satu projek yang Puan Diana dapat iaitu tempahan untuk menghasilkan papan cantik pada satu rumah pelanggan beliau lah. Jadi ahli yang terlibat tersebut seorang dua telah menghasilkan produk ini. Ada juga tempahan daripada beberapa pelanggan untuk request buat rak dan sebagainya, buat perhiasan, buat signage warung dan sebagainya. So jadi mula daripada setelah kita set up bengkel tersebut, tempahan walaupun tidak banyak tapi ada masuk dan mereka mula untuk menghasilkan mengikut tempahan lah. Contohnya bagi rak untuk meletakkan hiasan dan pasu dan sebagainya. Okay. Dan juga tempat untuk menyangkut rel langsir. So pun dibuat sebab ada yang request buat. So daripada situ ada beberapa tempahan lah peserta-peserta ni secara tidak langsung boleh. Tapi cuma mengikut kesesuaian masa dan peserta yang ada lah, yang mana boleh buat. Masa ada, dia boleh ambil job tersebut lah. Okay. Ini antara yang ada. Okay, ini antara hasil tempahan dan jualan lah. Yang ni secara kasar lah. Saya just tunjuk lah yang di-sharekan oleh Puan Diana lah. Okay, setelah tempoh kita keluar daripada fasa yang kedua tu, yang ni antara tempahan yang diterima. Okey, walaupun tidak banyak tapi satu permulaan yang baik yang insya-Allah kalau dilebihkan kepada promosi dan sebagainya, dia secara tak langsung boleh membantu
penduduk ataupun peserta yang ada tu untuk ni lah mengembangkan potensi dari segi penjualan, dari segi kemahiran sendiri. Benda ni kena perlu untuk terus dibuat. Okay. Kita juga sediakan ni lah untuk tujuan promosi dan ni lah untuk produk craft. Kita cuba namakan dia produk craft Manung, supaya secara tak langsung dia boleh memperkenalkan daerah Manung dan craft yang ada. Okey, rasanya setakat itu sahaja saya punya sedikit sharing session dalam projek ini. Dan kalau saya boleh share sedikit video, saya stop sharing ni ya. Video ni lah, saya cuba tengok boleh masuk tak. Okey. Video, okey. Video ni lah yang dihasilkan oleh tim kami lah. Encik Zamri dan rakan-rakan lah. Boleh nampak tak? Belum play lagi ke? Okay. Rasa tak nampak. Nampak? Okay, boleh nampak. Okay. Suara? Okey, boleh. Tengok. Okay. Suara okey. Mungkin boleh besarkan sikit kot Lash. Okay. Okey, begitulah sedikit ringkasan ni lah video teaser untuk fasa pertama. Fasa kedua kita tak sempat nak rekod. Ada bahan cuma tak dikeluarkan lagi. Okey, setakat itu sahaja daripada kongsian daripada saya lah. Jika ada sebarang pertanyaan dan sebagainya mungkin boleh diajukan lah. Terima kasih Dr. Kizal. Mungkin sebelum kita tunggu question daripada para penonton, mungkin Dr. Kizal boleh terangkan apa sebenarnya aktiviti penduduk kampung dekat Manung kalau sebelum ni? Okey, aktiviti yalah kebanyakan peserta tu mempunyai inilah pekerjaan kampung lah. Okay, ada yang pesara dan sebagainya lah. Kebanyakan kerja kampung lah. Oh, so memang mungkin dekat sini ada Puan Diana. Rasanya boleh Puan Diana share. Assalamualaikum Puan Diana, mungkin boleh tolong boleh share kalau tak ada keberatan untuk ni lah. Tadi kan dah ala-ala ada dalam ni kan. Ada ke dia? Ada ni Diana Aini. Okey. Tapi kebanyakan mereka adalah ni lah pekerja-pekerja ni lah, kampung, bertukang dan sebagainya lah. Oh, okey.
Jadi kalau para penonton jika ada soalan, sila sertakan soalan di ruangan chat, tuliskan soalan anda ataupun boleh terus direct tanya kepada Dr. Kizal dan juga tim. Tim pun ada dekat dalam ni. So mereka boleh bantu tolong jawabkan ataupun bagi sebarang pendapat lah berkenaan projek ni. Jadi saya nampak ada mesin-mesin kayu. So selepas projek ni tamat, bagaimana keadaan mesin tu? Adakah dibawa balik ke USM ataupun hak milik penduduk kampung? Buat masa sekarang ni kalau ikutkan ni lah, kita cuba untuk bagi ruang kepada penduduk kampung. Kita letak dulu mesin-mesin tu supaya mereka ada peluang untuk menghasilkan produk-produk sepanjang kita tak pergi ke sana lah. So kalau kita bawa balik nanti sebab memang tak ada kemudahan, kalau ada kemudahan di sana pun amat terhad berbanding dengan apa yang kita bawa dan kita sediakan di sana. Pada pandangan saya buat masa sekarang ni saya cuba usahakan untuk dikekalkan di situ supaya ada ruang untuk mereka menghasilkan, sebab melalui Puan Diana tu sendiri, bahan-bahan yang kita sediakan dia membantu. Dia sebab dia orang ada peluang untuk menghasilkan produk lain pula selain daripada itu. So kalau ada tempahan dia orang boleh buat. Itulah tujuan kita berada di sana. Kita tak mau just kita cerita-cerita, bila kita balik kita bawa balik dengan barang sekali. Barang-barang. Tapi dia orang tak ada apa-apa nak membantu mereka untuk so dia akan stop di situ lah. Tapi adalah baik untuk dia orang kekal di situ. Buat sementara lah. Ni lah kita tengok macam mana di samping ni lah. Cuba fikirkan macam mana kaedah lain supaya ada sumbangan ataupun dana lain supaya kita boleh beli dan tinggalkan di situ lah. Dari segi pembahagian, dari segi penjualan produk-produk craft kan, persentage keuntungan tu macam mana USM pun ada dapat persentage ke ataupun kita bagi semua kepada penduduk kampung? Buat masa ni kita tak mengikut perjanjian bersama komiti, kita hanya kita serahkan kepada ketua komiti sana, sebab modal yang dikeluarkan adalah daripada modal Puan daripada dana daripada Puan Diana dan barang sahaja yang kita sediakanlah. Jadi upah dan sebagainya kita minta siapa yang buat tu dia dan dia beri upah lah. Sebab masa sekarang kita tak ada kad ataupun tak ada potongan untuk ke kita pihak kita lah. Okey, ada soalan daripada penonton ataupun di FB? Jika ada boleh tak mau share ke Puan Diana? Puan Diana ada ke kita lihat? Tapi tak ada. Dia tak ada. Tu ada Diana Aini. Tu dah buka. Saya ada dekat dalam ni. Okey, cerita sikit apa feedback, apa macam mana kan? Boleh tak share kalau boleh. Puan Diana ada apa-apa nak cakap ke berkenaan projek Manong ni? Silakan. Okey, sebabnya sekarang ni saya dekat luar, saya tak ada pusat sekarang ni untuk persatuan. Boleh dengar tak? Boleh. Clear. Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada tim Dr. Kizal dan juga kepada semua tenaga-pengajar dalam projek untuk menghasilkan craft malam ini. Saya berbesar hatilah sebabnya USM ni dekat sangat dengan saya sebab saya alumni Pusat Pengajian Seni sendiri. Harapan saya cuma nak menjadikan dia punya peserta-peserta dapat manfaat dengan dapat menghasilkan lebih banyak bahan dan juga sebagai sumber pendapatan untuk pengetahuan semua sepanjang daripada musim pandemik ni. Kita tahulah kan banyak yang ada yang terjejas, tapi dengan adanya kemahiran craft kayu ni diorang dapat menambah pendapatan sampingan. Itu saja dari saya. Okey. So, Dr. Kizal ada fasa kedua tu selepas ni projek ni? Memandangkan kita mendapat extension sedikit masa sehingga bulan 7 kalau tak salah lah, bulan 7. So harapnya selepas habis PKP ni ataupun kita boleh merentas sempadan
saya cadanglah untuk pergi sekali lagi untuk inilah buat sesi yang seterusnya lah. Sebab kita dah memang kita stop agak setahun juga sangkut disebabkan oleh MCO punya ni lah. Dan yang paling last sekali yang fasa kedua tu lah yang ada kita ada masa sedikit sebelum di MCO kali yang kedua tu. Macam tu. Okey. Puan Diana ada nak cakap apa lagi ke? Dia dah tak ada dah. Okey, dari segi reka bentuk produk, siapa yang apa ni jenis-jenis produk yang nak dihasilkan tu? Adakah Dr. Kiza dan tim memang bercadang untuk nak membuat reka bentuk yang tersedia tu ataupun dicadangkan oleh orang-orang kampung? Okey, buat pada yang awal, peringkat awal tu Encik Alif banyak membantulah. Terima kasih Encik Alif lah dalam bantu mereka bentuk ni. Kita cuba untuk sesuaikan dengan peralatan, sesuaikan dengan kemudahan-kemudahan yang ada lah. Dan kita dari segi idea nak membuat menghasilkan tu, kita cuba untuk ambil produk-produk yang ringkas yang ada di rumah yang boleh dikomersialkan lah. Contohnya bekas tisu, tempat sangkut baju dan sebagainya lah. So sebelum penerangan di awal tu kita buat satu sesi pengenalan lah kepada bentuk-bentuk produk yang ada. Jadi daripada situ dia orang boleh dapat idea lah nak buat apa lah. Itulah dia punya ni. Dan kita ada bagi cadangan jugalah macam yang Cik Alif sediakan dan sebagainya dan daripada situ mereka ni lah kalau ada dia orang nak buat lain daripada itu kita assist dari segi design dan segi teknikal. Mungkin ada ahli-ahli lain yang nak menambah apa yang dikatakan oleh Dr. Kiza? Ada ke? Okey. Cik Alif, ya. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Sorry, saya stop video je. Okey, actually untuk dari segi reka bentuk lah, kalau kita tengok dalam slide-slide yang Dr. Kizal bentangkan tadi, kebanyakan reka bentuk yang kita tunjuk masa program kita dekat Manong adalah yang sangat simple. Sebenarnya ia bergantung kepada jenis kemahiran mereka juga. So apa yang bila kita ke sana kita dapat tahu kemahiran yang diorang ada memang limited lah. Memang tak semua tahu proses-proses kayu ni. So dan ada juga di kalangan mereka yang sebenarnya dia ada skill tapi bukan khusus kepada kayu. Jadi kita tengok kepada masa yang kita ada dan juga orang kata skill-skill yang mereka ada. So kita tunjukkan kepada mereka produk-produk yang ringkas tapi sebenarnya proses penghasilan dia akan melatih mereka untuk buat orang kata untuk menggunakan mesin-mesin yang kita ada, mesin-mesin yang kita provide, and then macam mana orang kata bantuan-bantuan mesin tu dapat menghasilkan produk-produk yang macam tu, dan juga yang kalau ada idea lain yang lebih kurang macam tu dia orang boleh hasilkan. Jadi dalam proses kita buat tu kita bukan saja ajar buat benda yang kita tunjuk tu je, tapi kita ajar macam mana orang kata kalau kata ada design-design lain macam mana proses-proses tu proses-proses yang kita ajar tu dia orang boleh apply untuk design-design yang lain juga. Kan dari segi dia punya pengukuran dia, cara kaedah pemotongan yang betul, cara kaedah orang kata macam mana nak mencantumkan kayu, finishing kayu. Kan jadi kita tengok sebenarnya kita ada proses banyak dalam finishing, kita tunjuk dia orang macam mana guna macam natural finishing macam minyak, and then kita ada guna orang kata coloring apa semua, dan ada beberapa proses lain jugalah. Jadi kita tak sempat nak ajar dia orang macam mana teknik betul proses-proses reka bentuk. Jadi kita cuma tunjuk macam mana kalau ada satu-satu design kita nak buat dekat macam mana kita nak mulakan daripada start potong kayu sampailah ke finishing. So bergantung kepada masa yang kita ada kat sana. So very limited. Dan kalau kita tengok dalam proses yang kedua yang mana dia orang datang bawa kayu-kayu yang raw tu. Jadi yang tu pun kayu-kayu macam tu dia perlukan orang kata mesin-mesin yang orang kata yang heavy duty jugalah untuk dia orang nak potong apa semua. So dengan mesin yang ada yang limited tu, so kita cuma boleh tunjuk macam mana dia orang nak proses kayu-kayu tu sampailah jadi produk. So sebab tu dia punya hasil kadang kalau kita tengok taklah mencapai orang kata high quality produk, tapi sekurang-kurangnya dia orang dah ada kemahiran, dia orang tahu proses. Teknik lah, mereka dah tahu teknik yang betul. Okay. Yang penting dia orang tahu teknik tu dan cuma and then macam mana dia orang nak apply untuk dia orang punya produk-produk pada masa akan datang, itu je. Okey, terima kasih Cik Alif. Terima kasih Cik Alif.
atas penerangan. Kayu-kayu macam tadi, macam ada kayu bongkar kayu tu, yang tu mereka cari sendiri ya? Yang tu dalam sekitaran kampung lah. Okey. Ada pokok dia Cantik tebang, kayu. lebihan kita Okey. ada Ada setengah soalan bahan-bahan kita belilah. Bahan-bahan macam kayu pallet tu kita sediakan lah, kita belilah. Sebab apa kita cuba untuk satu objektif dia adalah untuk memudahkan dan bahan tu dah tak jadi masalah lah, sebab kita kalau boleh kita nak perkenalkan penggunaan mesin, teknik dan sebagainya. So kita tak sangat tumpukan kepada bahan tu lah. Jadi asalkan bahan tu boleh membantu, dan yang penting bagaimana nak buat dia, proses dia dan sebagainya, yang tu dapat dilaksanakan dalam tempoh yang singkat, dalam tempoh 3 hari bengkel berjalan. Yang tu yang kita cuba untuk utamakan lah. Mungkin Salam Dr. Gizal. Ya, Dr. Samsul silakan. Dalam peletakan harga, siapa yang menentukan? USM ataupun pihak usahawan sendiri, pihak pelatih sendiri, dan apa kriteria dalam peletakan harga? Terima kasih. Okey, peletakan harga ni sebenarnya Puan Diana yang main peranan penting lah. Beliau yang cuba untuk rujuk jugalah. Saya bagi cadangan lah kalau dia nyatakan berapa produk nak jual, dan kita cuba untuk tengok juga dari segi pasaran. Kalau dalam pasaran berapa harga tersebut diletakkan. Jadi kita cuba untuk tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu yang hampir sama dengan harga ataupun dan termasuk dengan kos dan sebagainya lah. Cuma buat masa sekarang ni kita tak ambil untuk pusat sini, kita tak ambil kad lah. Kita tak ambil kita serahkan kepada komuniti untuk decide untuk bagi harga, dan dari segi keuntungan pun masih lagi di bawah komuniti punya keputusan lah. Sebab kita sebolehnya untuk membantu kita cuba kita dah sediakan dana dari segi material dan sebagainya. So keputusan untuk meletak harga tu kita boleh membantu je lah. Dari segi penjualan tu dipasarkan dekat sekitar kampung ke ataupun ada badan yang akan setakat ni Puan Diana dia mempromosi secara dalam talian, cuma ada beberapa expo yang sepatutnya dalam masa selepas pasar pertama tu boleh kita hantar, tapi memandangkan berlakunya MCO, kita expo tersebut diberhentikan. Jadi penjualan tu setakat ni penjualan yang ada tu sama ada kita terima tempahan dan ada melalui sebaran secara online lah, WhatsApp dan sebagainya lah. Macam tu saja. Saya ada satu soalan daripada salah seorang staff. Beliau bertanyakan tentang apakah identiti di Manong Manong Perak yang boleh diserap masuk ke dalam kraft yang akan dihasilkan untuk fasa seterusnya. Mungkin dekat kampung tu ada sejarah yang boleh dijadikan sebagai motif. Sepanjang saya itulah kita pun ada berbincang dengan Puan Diana, dan cuba dia tak dari segi identiti dia tak berapa obvious kan area tu. Cuma kita masih lagi mencari-cari apa identiti yang khusus kepada produk-produk ni. Cuma kita hanya buat masa sekarang ni kita menggunakan tagline Manong tu sahajalah, craft Manong sebagai identiti untuk craft. Cuma kalau nak berdasarkan kepada sejarah, sebab dia satu ada macam mana Puan Diana, saya ada dia punya bahan sejarah dia tak berapa nak berapa strong. Jadi kita hanya menggunakan Manong sebagai identiti untuk produk craft tu sajalah. Okey, mungkin sebab kalau dilihat dekat kawasan Manong tu sendiri macam banyak kepada kawasan-kawasan pelancongan, tempat mandi, air terjun dan sebagainya kan, mungkin dia ada air panas, gambaran kasar air panas. Dia banyak kampung, the homestay dan sebagainya lah. Homestay. Okey. Jadi jika tak ada soalan lain, ada soalan lagi ke ataupun ada ahli-ahli lain yang ingin menambah, memberikan pandangan dan juga pengalaman mungkin
sepanjang menyertai projek ni? Kalau tak ada, ada ke? Batang cangkul tu beli ke yang siap? yang beli sebab dia punya shape bulat dia tu cantik. Okey. Itulah saya harapkan dapat satu step lagi yang mana kita boleh kekalkan peralatan di sana dan tambah peralatan di sana lah supaya banyak kemudahan boleh di-explore di inilah untuk menghasilkan produk. Sebab apa, dia peralatan untuk pertukangan ni amat penting lah. Kalau tak ada ni, walaupun kita pergi kemudian dia jadi one off, dia akan jadi one off project lah kalau tak ada aspek inilah nak bantu dari segi menghasilkan. Okey, saya rasa cukup setakat ni. Okey. Okey, talian link untuk CPD dan CSC telah disertakan di ruangan chat. Semua boleh klik pada link tersebut untuk collect point masing-masing. Terima kasih kepada Dr. Kiza dan juga tim serta Puan Dayana Aini di atas kerjasama sudi untuk menyertai program ROF pada hari ini. Dan yang saya dapat simpulkan pada hari ini adalah bagaimana kita dapat membantu komuniti luar, terutamanya penduduk kampung di luar bandar seperti di Manong untuk mengasah kemahiran dan teknik dalam pembuatan untuk membantu menjana pendapatan sampingan para penduduk dan juga mungkin membantu mengisi masa lapang beliau. Mungkin selepas ni boleh panggil golongan beliau pula untuk join kan program ni sebab saya nampak hanya macam orang-orang dewasa je. So ia memberi manfaat lah sebenarnya kepada komuniti dan juga kepada industri dan membawa nama Universiti Sains Malaysia kepada masyarakat setempat. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Mungkin Dr. Kiza ada kata-kata akhir sebelum kita tutup. Okey, terima kasih kepada tim itu sendiri yang terlibat dan komuniti, Puan Diana dan VJIM, USM serta ROF. Terima kasih. Mungkin ada sesi lain insya-Allah. Okey. Baik. Saya take note sesi lain. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi.